Okay, so soalan nombor 3 adalah berkaitan dengan luas rantau. Okay, so luas rantau maksudnya di sini adalah luas di bawah graf. Okay, so yang itu kita kena faham. Apa yang dimaksudkan dengan luas di bawah graf? Okay, konsepnya adalah dia macam ni. Okay, let's say kita ada satu graf. Macam ni lah kita ambil contoh yang dalam buku teks ni pun ada. Okay, so kat sini bila kata luas di bawah graf, kita nampak ini adalah garisan. Okay, yang ni. Okay, yang warna pink ni dalam buku teks kamu boleh tengok. Kat sini, okay, ini adalah garisan. So bila kata graf luas di bawah graf, maknanya apa? Maknanya kalau kata dia adalah kepada paksi X. Ini paksi X. Okay, so kalau dia terhadap di X, maknanya dia akan menuju kepada paksi X. So apa yang berlaku kat sini adalah daripada garisan graf ini, okay, daripada garisan ini dia akan turun kepada X. Ni, dia akan turun kepada kawasan pada X ni. Okay, kenapa? Sebab itulah yang kawasan yang kita nak cari sebenarnya. Okey, kemudian kalau kita tengok dalam soalan nombor 4, cikgu ambil contoh sini. Dalam soalan nombor 4, kawasan berlorek, okey, kawasan berlorek adalah pada kawasan P ni. Okey, pada kawasan P. Okey, so kawasan P ni kalau kita tengok daripada garisan graf, okey, daripada garisan graf ini, okey, dia menuju kepada paksi Y. Maknanya apa? Maknanya dia adalah terhadap DY. Okey, bila terhadap dy, apa yang kita buat? Kita buat kamiran fungsi x kepada dy. Ni fungsi x kepada dy. Okey, x sama dengan apa? Maknanya x sama dengan apa y kat sini terhadap dy. Okey, so kita tengok soalan nombor 3, apa yang dia nak sekarang ni adalah dia nak luas. Okey, sebelum cikgu padam dulu ni supaya tak keliru. Okey, soalan nombor 3, apa yang dia nak adalah luas rantau di bawah lengkung Y sama dengan X kuasa 2 tambah hash X tolak 5 yang dibatasi oleh garis X sama dengan 1 dan X sama dengan 4 ialah 28 1/2 unit kuasa 2. Okey. So graf dia lebih kurang macam ni. Kita tak tahu graf dia yang sebetulnya. Cuma kita boleh buat anggaran, katalah bentuk grafnya lebih kurang macam ini. Okey. Katalah kita ada paksi X, kita ada paksi Y. Okey, kita ada paksi Y sini, X sini. Kemudian dia kata, okey, kita ada satu lengkung. Okey, lengkung dia. Okay, let's say lah kita ada bentuk dia macam ni. Katakan cikgu tak pasti yang sebetulnya. Okay, katalah lebih kurang. Kemudian dia nak daripada garisan X sama dengan 1. Okay, katalah sini X1, kemudian sini X4. Okay, sini X sama dengan 4, sini X sama dengan 1. Okay, so mana luas rantau di bawah lengkung? So ini adalah garisan lengkung persamaan tadi. So luas di bawah rantau adalah kawasan sini. Kawasan sini adalah bersamaan dengan 28 1/2 unit kuasa 2. Okay, so inilah yang kita nak cari sebenarnya. Kawasan sini yang kita nak cari. Okay, so kita pergi kepada kita punya penyelesaian. Okay, so penyelesaian kita tengok. Okay, sekarang ni ruang cikgu buat kat bawah ni. Okay, sebab ruang kita tak cukup. Y sama dengan X kuasa 2. Y sama dengan X kuasa 2 tambah hash X tolak 5. Tambah hash X tolak 5. Okay, dan maklumat yang kedua yang kita ada adalah luas. Okay, luas adalah sama dengan 28 1/2. Okay, yang mana kat sini dia dah bagi tahu bahawa X dia adalah daripada 1 sehingga X sama dengan 4. Okay, so kita selesaikan. Formula luas. Okay, formula luas. Formula luas, okay, tengok sini. Okay, formula luas sekarang ni dia adalah pada garisan X. Pada paksi X.
So maknanya dia ni macam ni lah. A dia 1, B dia 4. So maknanya dia berada di kawasan sini. Okay, so formula dia adalah AB Y dx. Okay, so formula luas adalah bersamaan dengan tadi tu. Okay, so sama dengan kamiran. Boleh turun lagi tak? Okay, kamiran A ke B Y dx. Ini adalah formula luas. Okay, so kita tengok ke bawah lagi. Alamak, saya ni tak boleh turun. Sekejap. Kecilkan sikit. Okay. So, luas sama dengan AB Y dx. So, luas tadi sama dengan 28 1/2. So, kita boleh tulis di depan sini. Okay, luas adalah 28 1/2 sama dengan. Okay, A dia adalah 1. Okay, dia mesti bermula dengan nilai yang kecil dan berakhir dengan nilai yang besar. 1, 4. Okay, Y kita, ni persamaan kita. Y adalah sama dengan X kuasa 2 tambah hash X tolak 5. Letak dalam kurungan boleh, tak nak letak dalam kurungan pun tidak menjadi masalah. Okay, dx terhadap dx. Okay, teruskan. Okay, teruskan. Maka kita akan dapat, kamirkan ini terhadap x. Maka kita akan dapat 28 1/2. Okay, 28 1/2 sama dengan X kuasa 2. Letak dalam kurungan. Sebab apa? Sebab ini adalah kamiran tentu. So, bila kamiran tentu, mesti letak dalam kurungan. Okey, mesti letak dalam kurungan. Jadi, X kuasa 2 kita akan dapat jadi X kuasa 3/3. Tambah hash X kuasa, sini 1 tambah 1 jadi X kuasa 2/2. Tambah dengan 5. Tambah pula, tolak. Okey, so tolak dengan 5x. Tutup kurungan daripada mana? 1 sehingga 4. And then gantikan. Okey, gantikan. Sekejap, kenapa saya tak boleh nak turun ni? Okey. Satu. Okey, tak apa. Kita sambung sebelah sini sebab tak muat. 28 1/2 sama dengan, gantikan dengan 4. Okey, buka kurungan terlebih dahulu. So, 4 kuasa 3/3 tambah dengan hash. Okey, X kita adalah sama dengan 4 juga kuasa 2. Okey, per dengan 2. Okey, tolak 5. In bracket 4. Tutup kurungan. Tolak. Okey, in bracket 1 kuasa 3. 1 lah per 3. Tambah dengan hash darab dengan X kuasa 2. X tu 1 kuasa 2. 1 darab hash. So, dapat hash per 2. Okey, tolak dengan 5 darab 1 dapat 5. Okey, selesaikan dulu yang ini sebelum kita usik yang 28 1/2 ini. So, 4 kuasa 3 dapat sama dengan 64 bahagi dengan 3. So, kita dapat 64/3. Kekalkan 64/3. 4 kuasa 2, 16. 16 bahagi 2 dapat 8 hash. So, sini dapat tambah 8 hash. Tolak 10. Tutup dalam kurungan. Okey, tolak dengan in bracket. 1/3 tolak 5. 1/3 tolak 5. So, dapat negatif 14/3. Okey, negatif 14/3 tambah hash per 2. And then, buka kurungan. Yang mana kita boleh buka, kita buka. So, 28 1/2 sama dengan in bracket. Okey, 64. Oh, nak buka kurungan kan tadi? Okey, so nak buka kurungan, kita boleh buka terus. Tak payah dah letak. So, 64/3 tolak 10. So, kita dapat 34/3. Okey. Jadi, kita dapat 34/3. Okey, kemudian tolak 10. Dah kan? 64/3 tolak 10 dapat 34/3. Okey, tambah
8 hash. Okey. Okey, tambah 8 hash. Kemudian tolak-tolak jadi tambah 14/3 tambah dengan hash per 2. Okey. So tambah hash per 2, selesaikan. So kita akan dapat sini, kejap. Saya punya ni kenapa dia tak nak turun ni? Sekejap saya bagi dia ni sikit. Bagi dia ruang yang cukup untuk kita menulis. Kalau tak nanti dia mengganggu kan. Okey. So 28 1/2. Okey, 34/3 kita boleh pindah ke depan. Tapi kita boleh selesaikan dulu. 34/3 tambah 14/3. 34/3 tambah dengan 14/3. So dapat 16. 16 kita boleh pindah ke depan jadi tolak 16. Sama dengan, okey, 8 hash tambah dengan hash per 2. Jadi 8 tambah 1/2 sama dengan 17/2 hash. Okey, so kita akan dapat 17/2 hash. Okey, 28 1/2 tolak 16. 28. Okey. 28 1/2 tolak 16. Maka kita akan dapat 25/2. So 25/2 sama dengan 17/2 hash. Okey. So 25 darab 2 dapat 25 darab 2 dapat 50 per dengan 2 darab 17 dapat 34 sama dengan hash. Macam ada silap kan? Okey. Ya betul. Ada silap. Di mana silap dia? Okey. Silapnya adalah di sini. 5 darab 4. Kenapa kita dapat 10? Situlah silapnya. Sepatutnya 5 darab 4 kita dapat 20. So bila silap kat situ, maknanya dia akan bawa silap habislah ni. 34/3 pun kita akan dapat salah. Jadi 16 ni pun kita akan dapat salah. 25/2 ni pun kita akan dapat salah. Okey. So kita kena check balik lah. Tengok semula. Mana yang salah tu kita betulkan. Okey. Kemudian sini 5 pun ada salah ke betul? Betul kan? Okey, betul. Okey, sini satu lagi salah. Okey, kena hati-hati, kena hati-hati. Jadi 64/3 tolak 20. So kita kira semula. 64/3 tolak 20 sama dengan 4/3. Okey. So dapat 4/3. 4/3 tambah 14/3. 4/3 tambah 14/3 maka kita dapat sama dengan 6. Okey, sama dengan 6. Kemudian sini tolak tambah jadi tolak. Kenapa jadi tambah kan? Jadi sepatutnya sini bukan 17. Tetapi, okey, 8 hash tolak dengan hash per 2 maka kita akan dapat 15/2. Kemudian 28 1/2. Okey, 28 1/2. Okey, tolak dengan 6 maka kita akan dapat 45/2. Okey, so 45/2 sama dengan 15 hash per 2. So 2 bawa naik atas jadi 90. Okey, so kita 2 naik atas jadi 90. 15 turun bawah jadi 30. 90 bahagi dengan 30. So kita akan dapat hash sama dengan 3. Okey, so selesai. Maknanya kat sini kita punya hash kita sebenarnya adalah sama dengan 3. Okey. Baik. Selesai. Nombor 3. Ada apa-apa persoalan? Tak ada. So cikgu harap semua boleh dapat betul lah untuk soalan nombor 3. Baik. Kita tengok soalan nombor 6 pula. Okey, soalan nombor 6 pun sama juga. Cuma sekarang ni apa yang dia nak adalah isi padu janaan. Okey, isi padu janaan. So mana formula dia?
Okey, ke atas ni ada formula dia, ada dua. Yang pertama kalau dia terhadap paksi X dan yang kedua kalau dia terhadap paksi Y. Okey, apa maksud paksi isi padu janaan ni? Okey, kalau tadi kalau luas kita hanya ada dalam bentuk dua dimensi. Maknanya hanya satu bentuk macam ni lah, satu permukaan. Tapi kalau isi padu janaan, maknanya apa? Kita punya ni dia berpusing. Okey, so bila dia berpusing, maknanya kita akan dapat satu bentuk macam silinder. Okey, silinder bila kita pusing, kita punya segi empat, maka kita akan dapat bentuk silinder. Ataupun segitiga. Contohnya, segitiga macam ni kan. Okey, bila kita pusing dia sebanyak 360 darjah, maka kita akan dapat bentuk kon. Okey, ataupun kalau segi empat macam ni. Bila kita pusing sebanyak 360, maka kita akan dapat bentuk silinder. Okey, so gitulah satu-satu bentuk terhasil sebenarnya. Okey, satu-satu bentuk ni terhasil sebenarnya daripada janaan isi padu inilah. Okey, sebab itu pengamiran ini adalah sangat penting apabila contohnya kalau kamu nak jadi arkitek ataupun nak jadi engineer. Okey, bab ini merupakan satu bab yang sangat penting, pengamiran. Okey, ataupun dalam bahasa Inggerisnya namanya adalah integration. Okey, integration ni adalah satu topik yang sangat famous dalam kalangan pelajar kejuruteraan ataupun pelajar matematik ataupun pelajar apa nama ni? Medik, pelajar bidang medical. Tak kisahlah yang berkait dengan tiga benda ni memang dia akan sangat-sangat menggunakan isi padu janaan ataupun dalam konteks yang lebih luas adalah pengamiran tadi. Okey. Sebab apa? Sebab inilah kita nak mencari ni. Apa ni? Nak mencari sesuatu isi padu bagi kawasan-kawasan yang tertentu. Okey. So dalam kes soalan nombor 6. Cari isi padu janaan dalam sebutan pi bagi rantau yang dibatasi oleh lengkung Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2. Okey. So maklumat dia kata cari dalam pi bagi rantau lengkung Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2 untuk garis lurus X sama dengan 1 dan Y dan X sama dengan 2 yang diputarkan melalui 360 pada paksi Y. Nampak? Dia nak pada paksi Y. So kalau pada paksi Y maknanya apa? Maknanya ini. Okey, maknanya yang ini. Pada paksi Y kan, isi padu janaan terhadap paksi Y. Okey, so kita tengok. Okey, garis lurus, garis lurus X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Okey, yang dibatasi oleh lengkung pada garis lurus X dan Y. Okey, so kita boleh terus pergi kepada penyelesaian dia. Okey, cikgu keluarkan dulu dia punya soalan. Y sama dengan apa tadi? 6. X kuasa 2 tambah 2. X kuasa 2 tambah 2. Okey, dia kata garisan X sama dengan 1 dan garisan X sama dengan 4. Okey, betul. Okey, X sama dengan 2. Okey, X sama dengan 2. Okey, sini X sama dengan 2. Okey, kemudian pada paksi Y. Okey. So, bila pada paksi Y, kat sini kita kena cari terlebih dahulu untuk dia punya titik pada Y dia berapa. Okey, so cara nak cari dia macam mana? Gantikan sahaja X dalam ni, maka kita terus dapat Y. So, apabila X sama dengan 1, okey, apabila X sama dengan 1, maknanya kita akan dapat Y sama dengan 1 kuasa 2, 1 tambah 2 dapat 3. Okey, kemudian sini Y sama dengan X kuasa 2. So, 2 kuasa 2, 4. Okey, tambah 2 jadi 6. Okey, next. Kita pergi kepada seterusnya. Dia nak cari isi padu. So, formula untuk isi padu okey, adalah sama dengan daripada A ke B. Okey, pi X kuasa 2 dy. Kenapa cikgu ambil dy? Sebab tadi dia nak soalan nak apa? Pada paksi Y. 360 darjah pada paksi Y. So, gantikan. Okey, kat sini kita ada X kuasa 2. So, macam mana nak dapatkan X kuasa 2? Daripada sinilah.
Ni ada X kuasa 2 kan. Kita ada X kuasa 2 kat sini. So cari X kuasa 2. So tambah 2 ni pindah ke belakang. So kita akan dapat X kuasa 2 sama dengan Y tolak 2. Okey. So gantikan nilai ke dalam kita punya persamaan. Kita cari. Okey. So isi padu sama dengan daripada A kita adalah daripada 3 sehingga 6. Okey, kenapa cikgu ambil yang ini? Sebab kerana ni kita dah terhadap paksi Y. So kita kena ambil nilai Y lah daripada Y daripada 3 ke 6. Daripada mana ke mana tu. Okey, kemudian pi dia adalah pi lah. Okey, sebab dia nak dalam bentuk pi kan. X kuasa 2 adalah Y tolak 2. So, in bracket Y tolak 2 terhadap dy. Okey, so selesaikan. Pi kamu boleh letak di luar supaya tidak mengganggu. So, kita akan dapat 36 Y tolak 2 in bracket terhadap dy. Selesaikan. So, kita akan dapat pi in bracket Y kuasa 2 per 2 tolak 2Y. Okey, tutup kurungan daripada mana? 3 sehingga 6. Okey, so selesaikan. Okey, selesaikan. Maka kita akan dapat. Okey, pi kekalkan dia di luar. Okey, Y kuasa 2 maknanya 6 kuasa 2 per 2 tolak dengan 2 in bracket 6. Okey, yang ni letak kurungan besar sebab dia ada 2 kan. So tolak dengan satu lagi 3 kuasa 2 per 2 tolak 2 in bracket 3 tutup kurungan. Okey. Selesai. Kemudian pi in bracket 6 kuasa 2 36 bahagi dengan 2. So kita dapat 18. Okey. 18 tolak dengan 2 darab 6 12. Tolak dengan 3 kuasa 2 9 per 2 jadi 9 per 2. Okey, 9 per 2 tolak dengan 6. Okey, so selesaikanlah semuanya. Selesaikan semuanya, maka kita akan dapat pi. Okey, in bracket 18 tolak 2, 6. Okey, tolak dengan 9 per 2 tolak 6. Maka kita dapat negatif 32. So, negatif positif. Okey, negatif-negatif jadi positif kan. Jadi 6, 3 per 2. Tutup kurungan. Jadi 6 tambah 3 per 2 dapat 15 per 2. Okey, so 15 per 2 darab dengan pi jadi 15 per 2 pi. Selesai. Okey, cuba tengok jawapan dia. Betul tak? Takut ada salah kan? So nombor 6 jawapan dia adalah 15 per 2 pi. Okey, so itu metode dia lah. Betul lah maknanya tadi betul. So metode dia macam mana? Langkahnya adalah yang pertama sekali. Okey, yang pertama sekali kita mesti tengok. Dia dibatasi oleh paksi mana? Paksi X ke paksi Y? So kalau paksi Y, maknanya kita punya A dengan B ini mestilah berada pada paksi Y. Kalau dia terhadap X, maksudnya sini kita adalah terhadap paksi X. Okey, so yang itu kita kena faham lah. Okey. So, selesai untuk soalan nombor 6. Kalau ada persoalan, tanya. Okey, baik. Kita terus dengan soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8. Sekarang ni dikata rajah di sebelah. Okey, rajah di sebelah menunjukkan lengkung. Okey, menunjukkan lengkung Y kuasa 2 tolak 6. Y kuasa 2 tolak 6. Y kuasa 2 sama dengan 6 tolak X. Dan garis lurus 3Y sama dengan 8 tambah 2X yang bersilang pada titik A. So soalan yang pertama, cari koordinat bagi titik A. Okey. Ini senang kan? Rasa ini tak ada masalah sangat ni. Okey, soalan yang pertama, cikgu salin soalan dulu sebab takut nanti kita tak nampak. So Y kuasa 2 sama dengan 6. Okey, kita ada 10 minit. Sempat kot kan? Tolak X. Y kuasa 2 sama dengan 6 tolak X. Dan garis lurus dia bagi berapa tadi? 3Y sama dengan 8 tambah 2X. 3Y sama dengan 8 tambah 2X. Okey. Baik. Sekarang ni,
untuk soalan A, dia nak cari koordinat titik A. Dan kita tahu bahawa koordinat dia di sini ada persilangan. Pada titik A ni berlaku persilangan antara garis lurus dengan garis yang lengkung. So bila berlaku persilangan, maknanya X adalah sama dengan Y, Y adalah sama dengan X sama dengan X, Y sama dengan Y. Maknanya dekat sini, yang ini akan jadi sama dengan ini. Okey, persamaan yang pertama akan jadi sama dengan persamaan yang kedua. Okey, kenapa? Sebab dia berada pada titik yang sama. Jadi, okey, paling mudah kita boleh gunakan mana-manalah kita boleh gunakan, sama ada kita nak ambil dua masukkan dalam satu, satu masuk dalam dua, either one. Mana-mana yang kita rasa mudah. Dalam kes ini kita boleh guna kaedah penggantian, penghapusan dan sebagainya. So paling senang apa yang cikgu nampak adalah kamu boleh guna kaedah penghapusan. Tapi syaratnya adalah kita kena samakan dulu. Contohnya sini cikgu nak hapuskan X. Kalaulah cikgu nak hapuskan X, maknanya X ini cikgu mesti jadikan dia sama dengan 2. Supaya dia 2, senang kita nak hapus. So, everything ke atas ni daratkan dengan 2. So, daripada situ kita akan dapat 2Y kuasa 2 sama dengan 6 darat 2 jadi 12 tolak dengan 2X. So, positif 2 dengan negatif 2 nak hapus macam mana? Tambah kan? Jadi, kat sini kita boleh labelkan sebagai nombor 3. So, nombor 2 tambah dengan nombor 3. Ni nombor 2 ni keseluruhan ni. Okey, nombor 2 yang keseluruhan ini. Nombor 3 yang keseluruhan yang ini. Yang merah ni. Okey, so 3Y tambah 2Y. So, kita akan dapat 2Y kuasa 2 tambah 3Y. Sama dengan 8 tambah 12 jadi 20. 2X tolak 2X tambah dengan negatif 2X dapat kosong. So, kita akan dapat 2Y kuasa 2 tambah 3Y tolak 20 sama dengan kosong. Factorize dapatlah nilai Y. So, factorize. Tekan kalkulator je, factorize kan. 2, 3, negatif 20. So, masukkan. Jadi, Y yang pertama adalah sama dengan 5/2 dan Y yang kedua adalah sama dengan negatif 4. Okey. So, pindahkan semula. Ingat step ini wajib ada. 2Y tolak 5 in bracket 2Y tambah dengan 4. Okey, sama dengan kosong. So, tengok balik gambar rajah. Sini adalah bahagian negatif kan? So, bila sini adalah bahagian negatif, bermaksud A kita, Y dia mestilah negatif. So, kita pilihlah Y sama dengan negatif 4. Once kita dah jumpa Y sama dengan negatif 4, maknanya kita boleh cari X. So, ambil semula, andaikan pula ini adalah sebagai kerja nombor 4. So, ambil semula 4 masukkan dalam 2. So, 4 into 2. So, Y sama dengan negatif 4. So, kita ada tadi 3 in bracket. Y sama dengan negatif 4. Gantikan negatif 4. Sama dengan 8 tambah 2X. Okey. Sama dengan 8 tambah 2X. Okey. Kita buka ruang. Bagi dia ke bawah sikit. Okey. So, 8 tambah 2X, 3 darat negatif 4 dapat negatif 12. Okey. 8 pindah sebelah jadi tolak. Berapa? Dapat 8 pindah sebelah jadi tolak. Oh, sorry. Silap. Silap kan? Okey, silap. Silap di mana? Sebab ini adalah kita kena tengok balik graf kita. Dalam soalan, graf dia, Y dia adalah positif. Okey. So A ni berada Y dia adalah positif. So Y positif yang mana satu? 5/2. Okey, yang ini Y positif. Okey, so kita kena hati-hati sini. So Y positif adalah 5/2. Jadi yang ini yang kita kena ambil, gantikan dalam persamaan nombor 2. Okey, masukkan dalam persamaan nombor 2 kita kat sini. Okey, so gantikan dengan yang ini
Jadi 3 in bracket 5/2 sama dengan 8 tambah 2x. 3 darab 5/2. Okey. 3 darab 5/2. So kita akan dapat 15/2. So 15/2 tolak 8 sama dengan 2x. So 15/2 tolak 8 dapat negatif 1/2. Okey, sama dengan 2x. So nak cari x sama dengan negatif 1/4. Okey, so x dia adalah sama dengan 1/4. So koordinat bagi A adalah negatif 1/4 5/2. Okey, so cuba kita tengok jawapan. Betul tak? Okey, ni betul lah. Negatif 1/4 5/2. Okey. So itu untuk soalan nombor 8. Tadi kena hati-hati tengok betul-betul kita punya graf. Takut boleh jadi tersilap. Okey. Baik. Kita pergi kepada soalan yang kedua, soalan B. Sempat tak ni masa ni? 3 minit. Okey, sempat kot. Hitung luas rantau belorek Q. Okey, rantau belorek Q. Q mana sini kan? Okey, so Q berada dekat atas ni. Okey, yang warna pink ni. Okey, kemudian kita nak yang itu sahaja. Tapi kalau kita cari kita punya luas di bawah graf, kita akan dapat keseluruhan. Untuk garis lurus yang ini, kita akan dapat keseluruhan yang di bawah. Okey, cikgu warnakan. Okey, yang cikgu warnakan warna kuning ini, keseluruhan itu yang kita dapat graf jika kita gunakan persamaan yang ini. Okey, dan kalau kita gunakan persamaan yang kedua ni, yang kita dapat adalah yang bawah ni sahaja, iaitu yang kawasan P sahaja. Jadi kita nak sekali ni nak cari Q. So cara dia macam mana? Cari yang atas tolak yang bawah. Okey, so gunakan persamaan tersebut. Okey, nak cari Q. Kaedah dia adalah nak cari Q sama dengan pengamiran untuk kawasan yang garis lurus iaitu 3Y. Okey. Sekejap. 3Y tu kita kena tukarlah kepada Y sama dengan, kita kena tukarlah kan. Y sama dengan, mana dia punya persamaan dia? Tengok balik. Okey, ya. 3Y sama dengan 8 tambah 2X. Jadi kita kena tukar dulu. Tukar kepada Y sama dengan apa? Okey. So sini Y dia Y dia adalah sama dengan 8 tambah 2X per 3. Jadi kita akan dapat sini 8/3 tambah 2X per 3. Okey. Kemudian tutup kurungan terhadap dx. Okey, kemudian teruskan lagi. Tolak. Okey, tolak dengan tolak. Okey, dekat sini dia guna y kuasa 2 kan? Okey, sekarang ni untuk kita punya persamaan, sebab dia nak luas di bawah graf, kita hanya nak persamaan kita adalah y. Tapi dekat sini dia bagi pada kita adalah y kuasa 2. So apa yang perlu kita buat? Okey, so langkah yang pertama kita kena tukarkan dulu. Y kuasa 2 sama dengan 12 tolak 2x. Okey, bahagi dengan 2. So kita akan dapat y kuasa 2 sama dengan 6 tolak x. And then kita nak y sahaja. So maknanya kita kena letak punca kuasa 6 tolak x. Ataupun y sebenarnya sama dengan in bracket 6 tolak x kuasa 1/2. Okey. So ni